sejahtera, kumpulan kami iaitu Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk peningkatan kes penculikan dalam kalangan kanak-kanak di bawah tema isu sosial berkaitan komuniti dalam aspek jenayah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Aina Farisha binti Ashar, nombor matrik S63388. Seterusnya saya, Luzi Yue, S61719. Dan Wan Nur Najwa Tasnim binti Wan Muhammad Sabri, nombor matrik S62292. Seterusnya, Nurul Ain Nabilah binti Muhammad Ruswadi, nombor matrik S64368. Dan seterusnya, Lee Siu Teng, nombor matrik S64481. Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Isu penculikan kanak-kanak pula merupakan antara isu yang tidak asing dalam masyarakat kini. Ini kerana kes tersebut sering didengari di berita atau media sosial. Contohnya sebelum ini, pernah tular di media sosial berkenaan kejadian di Pasir Gudang yang dipercayai sebuah cubaan untuk menculik seseorang kanak-kanak sekolah. Penculikan pula boleh terjadi atas berbagai tujuan. Antaranya adalah sebab ingin meminta wang tebusan daripada keluarga kanak-kanak tersebut, ataupun kegiatan pemerdagangan manusia, serta eksploitasi kanak-kanak sebagai buruh paksa atau tujuan perhambaan dan sebagainya. Keselamatan kanak-kanak amat penting dan harus dilindungi. Oleh itu, isu penculikan kanak-kanak haruslah dipandang dengan lebih serius dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk menanganinya. Secara umumnya, kes penculikan sering berlaku di sekitar kawasan luar bandar maupun di bandar. Oleh itu, negara Malaysia bukanlah merupakan negara yang selamat dari segi konsep keselamatan. Jadi, faktor pertama peningkatan kes penculikan ialah sikap ibu bapa yang terlalu mementingkan kerjaya. Hal ini di mana mereka sanggup melepaskan tanggungjawab mereka kepada orang gaji untuk mengurus dan menjaga kebajikan anak mereka. Malah yang lagi dirisaukan, mereka membiarkan anak-anak mereka pulang dari sekolah berseorangan diri. Kanak-kanak yang masih di awal peringkat umur perlu diberi perhatian serta kasih sayang yang sepenuhnya daripada ibu bapa. Seterusnya, kawasan kediaman yang tidak selamat juga merupakan faktor kedua peningkatan kes penculikan. Kawasan kediaman yang tiada pengawal keselamatan merupakan target utama untuk penculik senang melakukan jenayah. Oleh itu, ibu bapa harus memantau tingkah laku serta aktiviti anak-anak. Akhir sekali ialah penculikan daripada warga asing di mana mereka sanggup melakukan jenayah demi perniagaan atau pun untuk mendapatkan duit dengan nilai yang lebih tinggi, contohnya penerimaan wang tebusan. Kesan kepada kes penculikan kanak-kanak kebanyakan ialah kesan negatif kepada negara dan masyarakat. Kesan yang pertama iaitu yang dihadapi oleh negara iaitu imej negara terjejas. Kes jenayah penculikan kanak-kanak yang berlaku bermakna keselamatan sesebuah negara tidak terjamin. Negara lain akan memandang rendah negara kita. Hal ini kerana negara kita kegagalan menyelesaikan masalah sosial, jadi tiada pelancong asing melancong ke negara kita. Kesan yang seterusnya ialah juga yang dihadapi oleh negara, iaitu ekonomi negara terjejas. Apabila sesebuah negara berlaku kes jenayah, bermakna tiada pelancong asing melancong ke negara kita, jadi negara kita akan menjadi susah berkembang dan terus kurang pendapatan. Kesan yang ketiga ialah mangsa akan mengalami kecederaan fizikal dan psikologi pada jangka masa panjang. Semasa mangsa diculik, mereka akan mengalami kecederaan badan dan berasa takut. Masalah fizikal terdiri daripada kebimbangan. Ini akan menyebabkan berat badan menurun dan berasa tekanan. Kesan yang terakhir dan juga paling serius iaitu kes penculikan kanak-kanak menyebabkan kehilangan nyawa. Biasanya, penculikan adalah untuk mendapatkan duit, tapi juga ada untuk pemindahan organ kepada pasaran gelap. Jadi, banyak kanak-kanak yang diculik akhirnya akan kehilangan nyawa.
Langkah dalam menangani isu ini ialah peranan ibu bapa. Banyak jenayah yang melibatkan kanak-kanak yang tidak sedar tentang persekitaran yang bahaya. Justru itu, ibu bapa bertanggungjawab dalam menjaga dan mengambil perhatian terhadap anak-anak, kerana kecuaian dan tidak memberi perhatian kepada kanak-kanak yang disebabkan oleh sibuk dengan telefon pintar dan sebagainya harus dielakkan oleh ibu bapa, kerana penjenayah semakin bijak dan mempunyai banyak helah dalam melaksanakan matlamat mereka. Ibu bapa mestilah selalu memimpin tangan anak-anak mereka apabila berada di tempat-tempat yang sesak dan ramai orang, juga mengikuti mereka ke mana sahaja mereka pergi. Satu lagi langkah untuk memastikan keselamatan kanak-kanak adalah dengan memperkenalkan mereka dengan seni mempertahankan diri. Pada zaman ini, terdapat banyak jenis seni mempertahankan diri yang boleh dipelajari oleh kanak-kanak. Dan dengan pengetahuan tentang ilmu pertahankan diri yang dimiliki oleh mereka, mereka boleh menggunakannya apabila mereka berada dalam keadaan bahaya dan terancam. Panduan yang betul dan mendalam boleh membentuk kanak-kanak menjadi berdisiplin dan sentiasa bersedia dalam menghadapi ancaman yang melibatkan keselamatan. Selain itu, pada zaman ini telah wujud alat-alat elektronik yang canggih seperti alat penjejak. Oleh itu, ibu bapa harus mengambil peluang ini dengan apa sahaja yang mungkin berlaku, kerana melaburkan wang untuk membeli gadget keselamatan demi keselamatan anak-anak. Alat penjejak kanak-kanak direka dalam pelbagai bentuk dan mesra kanak-kanak, sebagai contoh jam tangan, gelang ataupun rantai. Ibu bapa dapat memantau lokasi kanak-kanak menerusi aplikasi yang disediakan melalui telefon pintar. Maka dengan ini merupakan salah satu langkah untuk siap sedia sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini. Kes penculikan dalam kalangan kanak-kanak selalu berlaku walau berada di mana-mana. Kehilangan kanak-kanak ibarat terus meniti dari bibir ke bibir. Penculikan yang kerap berlaku terutama di bandar-bandar, taman dan pasaraya. Kehilangan kanak-kanak pada zaman kini bukanlah merupakan suatu isu baru bagi sesebuah negara yang sedang membangun dengan pesat. Ekoran daripada itu, isu ini sering dipaparkan di kaca televisyen tentang penculikan, menyebabkan para masyarakat berasa bimbang dan takut akan keselamatan anak-anak mereka apabila berada jauh dari jangkauan ibu bapa. Kes penculikan ini terjadi disebabkan beberapa faktor, terutamanya faktor keluarga, individu, rakan sebaya dan persekitaran. Punca utama kehilangan anak-anak disebabkan faktor keluarga, iaitu kesibukan ibu bapa. Akibat ibu bapa yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, iaitu keluar awal pagi, pulang lewat petang, maka anak mereka merasa terabai dan kesepian. Anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang ini memilih jalan mereka sendiri. Ibu bapa merupakan contoh yang paling dekat dengan anak-anak. Ibu bapa perlu menjadikan diri mereka sebagai role model untuk anak-anak. Selain itu, faktor persekitaran merupakan salah satu punca berlakunya kes penculikan kanak-kanak. Bagi membantas perkara sebegini yang tiada penghujungnya, maka semua pihak haruslah berganding bahu dalam mengurangkan kes penculikan kanak-kanak di negara ini. Kerajaan juga perlulah mengadakan kempen kesedaran dalam kes penculikan kanak-kanak yang melibatkan pelbagai agensi. Kesimpulannya, kajian ini telah merendahkan punca kesan dan langkah dalam membanteras gejala kes penculikan kanak-kanak. Perkara sebegini harus dipandang serius dan teliti agar wujud kesedaran dalam diri masyarakat, individu dan ibu bapa sendiri.